Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ini. Kat mana ni? Kita berada di Singapura. Lebih tepat lagi di Queen Street. Kat belakang tu, Queen Street, ada stesen bas. Saya baru sampai dan baru dapat connect kepada internet roaming. Saya nak pergi cari penginapan dulu. Belum ada penginapan. Dan kita kemas-kemas. Ni bag apa semua. Dan nanti kita tengok macam mana perjalanan kita hari ni lah. Jom. Okey, jadi sekarang kita nak memahami sistem dulu. Kita dah check in tadi dalam pukul 7 malam. Dan kita nak faham-faham ni, kita dekat jalan besar, stesen MRT Jalan Besar. Saya nak faham nak beli tiket, nak beli kat mana apa semua. Tapi pendek cerita, tiket yang apa, one way tu dah tak sah sejak 2022. So kita kena beli macam kad, ada sejenis kad dia, Easy Link ni. Kemudian dekat sini dia ada top up dia lah. Mungkin macam Tashengo kita lah kot. Tapi saya nak cari kad yang tourist pass punya 3 hari. So dia kata tak dijual di sini. Ada di stesen Bugis. Aku ngerti. Pukul 11 malam. Dari siang tadi kita tak makan apa lagi kecuali satu chicken pie dan beberapa kuih raya dan 4 keping biskut. Jadi sekarang kita nak cari makan lah dekat kawasan apa, Jalan Sultan, Masjid Sultan, kawasan keliling tu lah. Jadi kita beli apa? Kita beli tiket 3 hari. Jadi kita boleh naik je lah bas dengan MRT. Ni jalan Queen Street. Pusing-pusing kat situ balik je. Queen Street ni yang stesen bas tadi. Ni Bras Basah Road nama stesen ni. Pukul 11 nak pukul 12 dah, tengah malam. Puas mencari makan. Ingat hawker center ni adalah juga makanan. Rupanya tak buka. Orang Singapura ni tak makan ke malam-malam? Sedang mencari makan. Pesan sekali. Ada juga. Ingat tak ada. Tak apalah, kita sambung esok sajalah. Hari ni kita tengok-tengok kawasan, kita beli tiket dan semua. Esok kita jalan dengan sepenuhnya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih menonton video ini. Hari kedua di Singapura. Kita ada beberapa plan. Salah satu yang utama adalah nak tengok dikatakan kampung terakhir di Singapura, iaitu kampung Lorong Buangkok. Harap-harap kita boleh sampai sebab cuaca hari ni hujan. Jadi susah sikit kita nak jalan. Tapi pagi ni kita nak pergi merasai budaya Medan Selera dulu yang terkenal di Singapura ni, hawker center. Kita nak pergi ke salah satu, rasanya dekat Little India punya kawasan lah. Saya dekat Jalan Kelantan. Dan kita nak naik MRT di apa nama, Jalan Besar. Kemudian pergi ke Little India. Tengok bangunan-bangunan. Cantik juga. Bunga dia. Nampak tu? Bunga. Zoom sikit. Saya tak ada banyak duit sini sebab saya pakai kad Wise. More on that later lah. Saya akan cerita pasal kad Wise. Memang sangat mudah lah untuk travel. First time juga saya guna. Kalau kita tengok duit di Singapura, Singaporean dollar, dia polymer lah macam kita juga, Indonesia. Dan potret depan adalah Encik Yusof bin Ishak lah. Ada kat bawah tu. Tak nampak tulisan dia. Iaitu Presiden pertama Singapura.
Cuma belakang dia apa dia? Pendidikan. Lepas tu apa ni? Garden City. Lepas tu apa ni? Sports. Kan? Ni Jata Singapura. Dia punya slogan tu majulah Singapura lah, kalau nampak. Yang ni peta MRT atau LRT dekat Singapura ni. Saya tengok agak senang nak navigate. Tak tahulah sebab dia punya station sikit ke, ataupun cara dia buat design ni clear ke. Cumanya dia ada dua jenis. Satu MRT, satu LRT. So semua ni MRT kecuali yang pelik-pelik kat ujung-ujung ni. Ini LRT ya. Dan kita tengok warna tu, ini adalah macam merah ni. NS ni North South Line. So daripada utara ke selatan. Itu apa maksud dia utara kan, adalah kot maksud dia. Dan turun ke bawah. Kemudian dia ada East West Line kan, timur barat, Pasir Ris dengan apa, Changi ni jalan sana. Kemudian dia ada North East. Kemudian dia ada Circular Line ni, yang bulat ni, tapi tak siap lagi lah. Ada bahagian ni tengah dibina. So sekarang kita dekat jalan besar. Kita nak pergi Little India. So dia bukan macam tu. Dia macam tu. Turun Little India. Tengok pengumuman dia. Pengumuman dia dalam 4 bahasa lah. So Melayu pun ada juga sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa resmi di Singapura. Ini ada 4 bahasa. Tulisan pun sama juga. Please mind the gap. 请小心空隙. Berhati-hati di ruang platform. தயவு செய்து தளமேடை இடைவெளியை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். 请不要在地铁范围内饮食. Antara saya suka di Singapura ni, ada banyak laluan berjalan kaki macam ni yang menghubungkan di satu stesen ke satu stesen, satu kawasan ke satu kawasan, sesuai lah dengan iklim kita yang panas dan kadang-kadang hujan ni. Dan yang mana kaki 5 pun sebenarnya asalnya 5 kaki lah, 5 foot, iaitu untuk tujuan perjalanan. Tapi itulah, di negeri kita dah kedai makan sampai ke depan, apa semua benda tutup jalan, ada orang berniaga sebagainya. Tak apalah, cuma tujuan tu sudah hilang untuk memudahkan perjalanan kan. Ni nampak macam pusat tuition lah. Nama dia Math Vision. Dalam tu ada macam seorang cikgu dengan seorang student. Belajar one to one rasanya. Pusat tuition lah. Nak exam kot. Pusat TK dia tulis, bahasa Melayu dan lagi 3 bahasa yang lain. TK Center. Ini barulah nampak hidup. Daripada semalam kita tak nampak ni Singapura ni hidup macam ni. Tengok ni ada batu bersurat pula. Masa Tamil. Bagus dia jaga macam ni. Kawasan Little India. Tu coklat murah-murah. Kawasan Little India dia. Barulah nampak kehidupan. Semalam tak nampak kehidupan. Melayu, Cina, India, orang putih, Bangla, semua ada. Tu dia hawker center. Akhirnya sampai juga. Selalu tengok dalam media massa saja. Dia konsep dia medan selera lah. Tapi hawker center ni somehow satu institusi lah. Dia agak established dalam masyarakat. Ada makanan, minuman, India Muslim, Thai food, Sri Lankan food, Punjab, Chinese food, kuih, roti, air, makanan berat, makanan ringan, nasi daun pisang, mi siam. Tu dia tulis non halal. Kawasan tu non halal. Apa ni? Tempat letak tray yang non halal. Meriah. Ni yang kawasan halal. Nampak? Tempat meletak dulang halal. Tak kat sini. Tidak halal lah belah sini. Tempat meletak dulang tidak halal belah sini. Yang halal sebelah sini.
berselang-selang ni. Kedai makanan Cina, makanan Melayu, makanan India Muslim. Kat sini buah-buah. Oh, meriah. Menarik. Bersih, yang penting bersih lah. Atas tu kedai baju. Belakang ni apa ni, HDB flat ke? Tak bersih. Oh, ada jaring ni. Benda tak masuk lah dalam ni. Patut bersih. Jom kita tengok nak makan apa. Saya mundar-mandir 4-5 kali. Lah tak tahu nak pilih apa sebab makanan banyak sangat. Jadi kita tengok kat mana meja kosong. Meja pun berkongsi lah, separuh orang lain, separuh kita. Meja saya tengok pun macam tu lah, memang biasa berkongsi. Dan yang ni biryani ayam RM6.50. Yang ni masala chai RM1.50. Dolar lah, Singapore dollar. Gamak-gamak lama sikit dekat teka market ni, center ni. Ni ada sejarah dia lah. Dulu tempat ni dipanggil Kandang Kerbau Market, KK Mart. Ni KK Fresh Food Market kan. Kat Malaysia kita ada KK Mart. Tahun 1915 lah, kerana ni jual-jual daging-daging segar. Buffalo enclosure lah, kandang kerbau. Kawasan ni senang nak berjalan sebab tengok ada line kuning berzigzag ni, maksudnya tak boleh parking kan. So tak ada lah kereta yang parking yang menyusahkan kita nak berjalan. Dan perjalanan ke LRT, MRT Rochor, tak tahu apa maksud dia. Kita nak pergi ke kampung Lorong Buangkok. Ini stesen Buangkok. Kalau siapa nak pergi ke kampung Lorong Buangkok tu, naik bas 114 ni, turun di Buangkok Sport Park ke Sport Center, lebih kurang macam tu lah. So hari ni cerah sikit, boleh lah nampak. Kalau malam tadi tak nampak. Rumah-rumah flat Singapore. Nampak laluan yang saya sebut ni. Saya suka betul laluan ni, menghubungkan kita dari satu tempat ke satu tempat. Turun dekat Buangkok Sport Park ni. Ni sport parknya. Belok kanan dan jalan jap lagi depan tu belok kiri. Kemudian kita akan sampailah di kampung Lorong Buangkok. Saya sempat baca sikit sejarah dia. Tak apa nak tahu sangat lah, tapi maklumat ringkas boleh baca lah dalam Google. Kampung ni start dalam 1950-an, apabila seorang businessman lah, dia beli kawasan tanah situ dan dia menjadi kampung lah kat tempat tu, yang mana kata kemuncaknya ada sampai 40 keluarga di dalam kawasan kampung tu lah. Ada Melayu, ada Cina, dikelilingi oleh flat-flat yang besar. Sekarang generasi kedua lah yang miliki tanah tu, anak kepada pembeli asal, yang mana mereka memilih untuk tidak menjual lah tanah tersebut. Mungkin sekejap lagi pun kita akan jumpa pemilik tanah tu, cuma kita tak kenal kan. Tak silap saya, orang namanya Madam Seng, SNG, tak silap. Lorong Buangkok, masuk kat sini. Tak payah pergi jauh pun daripada pembangunan, dah sampai ke kawasan yang kampung-kampung lah. Bunyi pun dah bunyi serangga, dah mula nampak ayam. Dengar tak bunyi tu? Ush, ulat beluncah tu ada kat mulut dia tu. Ni dia kampung. Saya pun nak kena jaga-jagalah nak tangkap gambar kat sini, kalau boleh tak mengganggu privasi, sebab masih tanah orang dan rumah orang. Orang dekat sini, keluarga-keluarga kat sini dikatakan menyewa lah. Sunyi je rumah orang.
Surau Al-Firdaus, Kampung Lorong Buangkok. Memang hijau. Tuh, ada orang duk tangkap gambar. Ada masyarakat Cina, ada masyarakat Melayu lah. Ada anjing. Janganlah menyalak. Tolong jangan menyalak. Tak berani lah pergi sini. Oh, ini rumah orang Islam lah. Ada kaligrafi kat situ. Risaulah dia menyalak. Tengok lah, style lama ni. Di Singapura ni. Tak adalah di tengah-tengah sangat Singapura. Tapi beberapa minit sajalah. 10-15 minit naik MRT. Tengok, ini masyarakat Cina lah. Oh, ni dah habis dah ni hujung. Lupa cakap, kampung ni dikenali juga sebagai kampung selak kain. Sebab dulu kawasan ni banjir dan orang sini pakai kain kena selak lah, dengan kain sepanjang perjalanan. Memang nampak lah kenapa selak kain kan. Saya pun dah kena dah kaki ni, lumpur ni. Sebab kita pakai slipper je. Menarik. Ni Surau Al-Firdaus. Sebelah ni tempat duduk. Sebelah sini rumah masyarakat Cina lah. Sebelah situ macam tak tahulah nak kata rumah jugalah kot. Ni Surau Al-Firdaus. Air percuma, listrik 1. Menarik. Cuma, confirm lah, cuma. Terima kasih tuan rumah kalau tuan rumah menonton. Dekat situ saya tak mau tunjuk lah rumah, dalam rumah orang. Jawatankuasa Surau, Tuan Anwar, Tuan Man, Pengerusi Haziq Harjit Singh, Cik Muhammad Amran Omar dan lain-lain. Tak pasti mereka penduduk kampung ni ke macam mana kan. Tak boleh nak masuk. Saya nak tengok kat dalam, tapi dikunci. Mungkin belum masuk waktu solat lah. Kita try lah tengok kalau lubang ni boleh nampak masjid lah. Perlahan-lahan kita tinggalkan kampung dan masuk semula ke pekan lah. 2 minit je dah sampai dah ke pekan. Bunyi-bunyi bas, kereta sebagainya. Orang bawa makanan, tengok orang bawa makanan. Siap ada lagu dia pasang. CCTV tu, polis, camera in operation. Saya berminat nak tengok naratif kenegaraan. Bunyi macam keluar sekejap lah. Tapi ialah kan setiap negara ataupun kebanyakan negara ataupun sebahagian negara ada mitos, founding mitos dia kan, mitos kebangsaan dia. Yang mana kalau Singapura ni saya nak tengok macam mana mereka narrate, mereka menarasikan sejarah mereka yang membawa kepada Singapura yang kita kenal pada hari ini 2023. Dulu kan ada patung ataupun statue Stamford Raffles, yang mana setelah baru-baru ni diletak sang nilai utama juga kat situ, kan, menggambarkan ada mungkin satu naratif yang cuba dibawa kepada dunia. Sang nilai utama ni lah, kalau kita nak tengok sejarah, kalau siapa yang minat sejarah, boleh start daripada zaman Sang Sapurba. Sang Sapurba bila dia buat
Wak Adat tu. Dia panggil Wak Adat. Dengan demang lebah daun dekat Bukit Siguntang tu kan. Yang dia turun ke Bukit Siguntang tu, Wan Malini dengan Wan Kundang kan, nama dua beradik tu. Dia nampak Sangsa Purba. Padi menjadi emas, tangkai menjadi perak kot, ke daun menjadi perak, tangkai menjadi gangsa kan. Tapi pendek cerita, start pada situlah orang kata Wak Adat di antara pemimpin dengan rakyat ni. Dan daripada Sangsa Purba tu, beberapa keturunan selepas tu sampai kepada Sang Nila Utama. Sang Nila Utama tu lah di Singapura ni, kerajaan Singapura tahun bila 13 something saya rasa. Lepas tu kalau Malaysia pun, Melaka kan, kita baca sejarah Parameswara tu dia lari daripada Singapura, dia pergi ke Melaka kan. So Melaka pula jatuh Portugis 1511 kan. Ni Buangkok Sport Park dibuka oleh Lee Hsien Loong, Perdana Menteri, pada 4 Julai 2015. Jadi pendek cerita, saya nak pergi ke muzium tengah-tengah hari ni. Nak rehat sikit, nak pergi tengok lah naratif kenegaraan ni. Jom. Saya dah sampai di Muzium Negara Singapura. Bila saya masuk tu, pegawai di depan dia kata hari ni kalau masuk $23. Kalau esok masuk, start pada 10 pagi, free. Mungkin sebab cuti umum kan, 1 hari bulan. Jadi tak apa, kita mai esok insyaAllah kalau ada masa. Cuma kita memang nak datang ke sini sebab belakang ni adalah Bukit Larangan, ataupun bahasa Inggeris dia Fort Canning. Dan memang kita nak datang pun. Tujuan saya datang muzium ni supaya kita baca dulu cerita dia, baru kita boleh appreciate, kita boleh hargai lah bukit kat belakang tu, apa nama Fort Canning tu. Tapi dah kalau macam tu kesnya, kita pergi dululah ke Bukit Larangan. Food Panda naik basikal panjat bukit, memang sukan. Battle Box 1942 Melaya Command Headquarters. Pusat perintah Fort Canning terdiri daripada rangkaian kubu pertahanan, bawah tanah dan terowong. Kubu dibina pada akhir tahun 30-an dan menjadi pusat perintah dan kawalan bagi pasukan British dan Allied Forces lah di Melaya. Semasa Perang Dunia Kedua, pemerintah Melaya merancang operasi ketenteraan di pusat perintah tersebut. Kira ada lah ni dan tanah ni. Ni pun ada satu ni. Kawan ni duk tengah cerita. Southeast Asia is the world of winding waterways, with ancient empires like Srivijaya and Majapahit. Years after the Aceh attacks, Singapore continues to flounder, but there are still bouts of curiosity and interest. Ini menarik cuma mungkin kamera dia tak dapat tangkap sikit sebab cahaya kat sini. Senarai-senarai bendera. Pertama kita tengok bendera-bendera di Melaya ni. Contohnya ni FMS lah. Apa ni, negeri-negeri Melayu bersekutu kan. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dengan Pahang. Lepas tu yang tidak bersekutu ni Kedah kan? Johor macam tu, bendera Sultan Johor, kemudian Brunei, kemudian Kelantan ni masih yang bendera ni kita boleh tengok lebih jelas dekat internet lah, ada. Terengganu tak pasti kena warna putih macam ni. Kemudian ni bendera negara-negara zaman tu lah, sebahagian Persia pada. So ni ada bendera-bendera dia ni atas Bukit Larangan ni. Sebab tu dipanggil juga Bukit Bendera. Bendera ni ada maksud ni. Ni ada bendera US, ada bendera France. Jadi mungkin penerangan di bawah ni lah kita pun tak apa nak erti sangat.
Jadi kalau pasang sini apa maksud dia kan. Contoh macam mana nak buat pandai, tak payah buat pandai lah. Tengok ni lah, kod-kod dia kan macam-macam ada. Oh tu guide to signaling, tu maksud-maksud dia tu. Apa salah satu contoh maksud dia? Tak ada. Susah. So kena belajar lah. Ni je nak fokus kat sini sebenarnya. Jom kita belajar sejarah sikit. Adakah anda tahu kisah 5 Raja Singapura? Macam nak buat ni? Tolonglah berfungsi. Okay. Ni sejarah Melayu. Yang kita cerita tadi, one of the greatest ni, tale small but strong kingdom of Singapore. Okay. Seterusnya. Ni pada satu hari sang nila utama daripada Palembang pergi ke Temasek lah, Pulau Temasek ni. Kemudian ada storm, kemudian dia lemparkan dia punya mahkotanya kepada laut, di dalam laut. Okay, menarik. Apabila storm tu dah tenang sikit, dia sampailah ke pantai. Kemudian dia nampaklah singa tu. Mana ada singa kat sini kan, tapi dia nampak singa tu, kisah dia. So dia pun kata dia hantarlah orang dia, kemudian dia binalah Simhapura lah, kota singa. Sang nila utama memerintah Singapura daripada ni Bukit Larangan ni. Kita tengah ada kat Bukit Larangan. Next. Anaknya Sri Pikramawira naiklah tahta. Ketika itu Majapahit demand Singapura untuk menyerah dirilah kepada mereka. Depa ni Sriwijaya kan, Sumatera. Majapahit berpusat di Jawa. Maka Majapahit pun mainlah serang Singapura, tapi 3 hari tak boleh. Kemudian apa pula ni, ketika Sri Rama Wikrama punya pemerintahan, ada orang nama Badang tu became the champion of the court. Badang angkat batu baling daripada bukit ni masuk ke Sungai Singapura. Tu legenda batu Singapura lah. Next. Raja keempat pula, Paduka Seri Maharaja. Hang Nadim punya kisah ni zaman Paduka Seri Maharaja, raja keempat kerajaan Singapura. Hang Nadim ni lah yang batang pisang ni kan, todak melanggar Singapura ni. Di Bukit Merah tu, Hang Nadim punya darah kena di tanah, jadilah Bukit Merah. Menarik. Bateri pula nak habis. Okey, hujan pula dan bateri kamera pun nak habis. Tu. Jadi kita balik dululah. Kita charge bateri dan kita bersedia untuk sesi petang pula sehingga waktu malam lah. Malam Tahun Baru kan. Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat kembali. Lebih kurang 5 petang, kita di stesen Mata kat belakang ni. Saya kalau jalan-jalan, saya cuba nak balancekan di antara playing lokal dengan playing turis lah. Kalau tadi kita playing turis macam pelancong, sekarang ni kita nak konon-konon jadi penduduk tempatan tak? Saya nak makan di hawker center ni lah, pusat penjajah ni. Saya nak cari mie ataupun sup tulang ke. Benda tu selalu saya nampak dia punya iklan. Tadi pun ada nampak juga iklan. Jom kita cari. Okey, dah jumpa. Macam ada. Ni harga dah lah. Harga dah hilang. Oh ada tu, pilih pen. Saya sebenarnya main nak makan mie goreng, tapi tengok ada ni pula. Nama dia mie kuah tulang. Kat Singapura ni apparently banyak betul menu yang tulang ni. Siapa tak tahu. Jadi kita rasalah dulu.
Air tak beli pun. Mungkin sekejap lagi kita beli cendol. Sebelah ni kedai cendol. Yang ni apa nama makanan. Habis sup tulang kita masak pula cendol. Cendol biasa RM2, $2.50. Tambah jagung, sweet corn 50 sen. Jadilah RM3. Alright. Selesai makan secara penduduk tempatan. Maghrib dah ni. Walaupun dalam kamera nampak cerah. Kita nak ke Masjid Sultan. Cuaca pun hujan. Malam pun dah gelap. Jadi susah kita nak buat penggambaran. Saya cerita sikit lah. Ini kawasan Kampung Glam. Kalau turun MRT Bugis sampai di Kampung Glam. Kampung Glam ni kira tempat Melayu lah. Kalau dekat sini ada Masjid Sultan. Saya duduk di depan. Kemudian ada istana lama Kampung Glam kan. Ini cerita yang Sultan Husin tu lah. Yang perjanjian dulu apa ni Raffles Temenggung dengan apa nama Sultan Husin. Jadi dia dapatlah tanah dekat sini. Saya baca maklumat tadi daripada Rochor sampai ke pantai lah. Saya pun sekarang tak tahu dah pantai kat mana. Sebab saya rasa dah tambak kan sekarang. Jadi tak tahulah. Cuma ini masjidnya. Belakang tu dah jadi pusat apa warisan Melayu something lah, museum yang kita pernah pergi 5-6 tahun lepas. Tapi sekarang kita tak pergi lah. Apa ni, lagi kita tengok sikit dalam masjid. Nak rakam pun tak apa nak sonok hujan macam ni. Keliling ni banyak kedai makan Melayu, India, Muslim. So boleh lah kalau nak rasa Malaysia sikit boleh datang sini. Okey, kita dah sampai di kawasan Bayfront. Memang sesak, ramai yang turun. Dah ada polis-polis, dah ada pengawal laluan. Sebab kita nak tengok malam tahun baru di sini. Akhirnya dapat juga keluar Gardens by the Bay. Oh, tu dia. Yang cendawan-cendawan berlampu ni kat sini. Dan belah sini hotel tu. Tak terorah dah sikit. Tu dia. Okey. Sekarang ni kita kena cari port lah. Kat mana nak duduk ni. Mari kita rakyat Singapura sama-sama menuju bahagia. Cita-cita kita yang mulia berjaya Singapura. Marilah kita bersatu dengan semangat yang baru. Majulah Singapura, majulah Singapura. Marilah kita bersatu dengan semangat yang baru. Semua kita berseru, majulah Singapura.
English, kemudian di YouTube.